Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang Besar Encik Hilmi Zaifurah bin Abdul Rahman, pendaftar Universiti Pendidikan Sultan Idris atau UPSI. Yang Bahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Izwan bin Syahril, Pengarah Bahagian Komunikasi Korporat UPSI. Yang Bahagia Profesor Madya Dr. Nur Khalid bin Salimin, Pengarah Pusat Transformasi Komuniti Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang Bahagia Profesor Cik Zalina Dr. Cik Zalina Zulkifli, Ketua Projek Pusat Pendidikan Hijau Padang Cepadak. Saya dipahamkan Profesor Madya Dr. Cik Zalina telah pun dinaikkan, telah diberi gelaran profesor, telah ditauliahkan sebagai profesor. Tahniah Doktor. Secara rasmi belum dapat, Datuk. Tapi sudah tentu dapatlah. Alhamdulillah. Yang dihormati ahli majlis yang hadir dalam talian, Yang Besar Tuan Haji Badrul Amin bin Abdul Hamid, Pemangku Setiausaha Bandaraya Majlis Bandar Seberang Perai, ahli-ahli penyelidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, Yang Besar Encik Mat Nasri Syari, Wakil Lebanes Sdn Berhad, rakan-rakan media yang saya kasihi, begitu juga kepada semua wira-wira Orange yang saya amat-amat kasihi sekalian, serta seluruh penduduk Seberang Perai. Pagi ini kita berada di Pusat Pendidikan Hijau Padang Cepadak yang merupakan program kolaborasi di antara MBSP, UPSI dan juga Urbanes. Pusat Pendidikan Hijau ini dibangunkan untuk memulakan program circular ekonomi di Seberang Perai, dan juga menjadikan pusat ini sebagai digital farming untuk mencapai hasrat Kerajaan Negeri Pulau Pinang supaya pada tahun 2030 ada 100 hub urban farming di Pulau Pinang. Urban farming adalah berbeza dengan backyard farming dan balcony gardening yang kita telah adakan sebelum ini secara meluas di Seberang Perai. Urban farming adalah satu perubahan untuk melengkapkan proses pertanian bandar, iaitu daripada tanaman pokok-pokok sayuran ataupun pokok-pokok buah-buahan, kemudian ada program pembungkusan dan juga program pemasaran. Dengan itu peningkatan ini, perubahan pada urban farming yang akan dilaksanakan secara besar-besaran pada tahun 2022 akan memberi peluang-peluang pekerjaan kepada penduduk Seberang Perai. Kita telah melalui satu evolusi di dalam pengasingan sampah ataupun waste diversion daripada landfill. Mula-mula kita belajar buat kompos. Lepas kita belajar buat kompos, kita buat backyard farming, community farming. Ini adalah peringkat-peringkat persediaan. Dan dengan adanya kolaborasi dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris yang telah memberi kepakaran dalam bidang teknologi dan juga kepakaran dalam bidang pengurusan urban farming, begitu juga dengan Urbanes yang telah menyediakan kepakaran dalam pertanian fertigasi dan pertanian hidroponik. Dengan itu kita mempunyai satu pakatan ataupun kolaborasi yang sangat baik untuk kita bergerak ke arah circular economy berpandukan kepada digital urban farming. Yang dimaksudkan dengan circular economy dalam pertanian adalah segala buangan sampah di pasar awam dikomposkan dan hasil kompos tersebut digunakan sebagai baja untuk pertanian di dalam program urban farming. Dan hasil daripada urban farming tersebut, itu sayur-sayuran atau buah-buahan akan dijual semula ke pasar. Dan akhirnya kitaran yang dipanggil circular itu, kitaran itu akan menyebabkan, akan membawa kepada satu penjagaan alam sekitar yang lebih mampan dan mengurangkan pergantungan kepada tapak pelupasan sampah yang disasarkan 40% pada tahun 2030. Kita kena usaha. Bukan mudah, senang kita bercakap, tapi bukan satu kerja yang mudah. Saya ucapkan terima kasih kepada UPSI yang menjadi rakan kolaborasi kita daripada Menara Gading, kerana perubahan
hala tuju ini daripada pertanian konvensional kepada pertanian sirkular ekonomi untuk membantu menjadikan seberang perai lebih mampan bukan satu kerja yang enteng atau mudah bagi kita. Alhamdulillah pada pagi ini kita lihat dulu kita mulakan dengan hidroponik dan hari ini kita telah dapat menuai hasil daripada program fertigasi. Fertigasi simple explanation adalah fertilizer dengan irrigation. Segala baja-baja dialirkan melalui pipe yang telah disediakan dan dikawal oleh komputer yang telah dibuat setting atau menggunakan IoT dengan menggunakan sensor. Ini semua teknologi yang telah sedia ada. Apabila kita menggunakan fertilizer ataupun kita menggunakan apabila kita menggunakan hidroponik ataupun menggunakan fertigasi, kita di sini telah terbukti bahawa penghasilannya pokok yang ditanam lebih 100% lebih banyak daripada yang ditanam secara konvensional. Contohnya bagi ruang 20 kali 20 kaki, hanya 600 pokok saja boleh ditanam menggunakan kaedah konvensional. Tetapi dengan menggunakan fertigation atau kaedah fertigasi, 1450 pokok boleh ditanam satu kali ganda. Malah lebih daripada satu kali ganda. Tentulah hasilnya lebih banyak. Bila pokok banyak mesti hasilnya banyak. Kalau kita assume nutriennya adalah sama, mesti hasilnya banyak. Dengan kepakaran yang diberikan oleh UPSI, kita melatih wira-wira Orange kita peringkat awal dan mereka akan jadi mentor kepada komuniti untuk bukan sahaja menanam di rumah mereka tapi menjadikan pengajar kepada komuniti yang ingin mengambil bahagian dalam program circular economy berkonsepkan urban farming ini. Saya yakin seberang perai punya potensi yang tinggi kerana kita mempunyai penduduk seberang perai mempunyai kepakaran dalam pertanian. Hanya perlu perubahan kepada teknologi. Mereka senang diadaptasikan. Saya lihat apabila kita mengajar penduduk seberang perai untuk membuat upcycle daripada bahan terpakai, mereka belajar dengan pantas kerana mereka biasa buat anyaman tikar daripada mengkuang. Jadi hanya bahan saja yang berbeza dan dengan cepat mereka boleh adapt kepada bahan-bahan yang terbaru. Saya dimaklumkan oleh Profesor Dr. Cik Zalina, iaitu kita akan mengadakan tidak lama lagi memberi peluang kepada peniaga-peniaga di pasar-pasar awam yang berdekatan. Sekiranya mereka mengasingkan sayur-sayuran, bahan-bahan yang ada di pasar dan untuk kita jadikan dia sebagai kompos, kita akan bagi mereka peluang untuk membeli hasil pertanian dengan harga diskaun. Ini akan diumumkan pada tahun 2022 dan seterusnya menggalakkan peniaga-peniaga di pasar untuk bersama-sama dalam program circular ekonomi berdasarkan pertanian sebagai penyumbang kepada bahan untuk membuat kompos dan sebagai pemasaran wakil penjualan di pasar-pasar awam. Ini satu pendekatan yang sangat murni. Oleh itu, saya ingin menyuruh kepada penduduk seberang perai, circular ekonomi adalah satu bidang yang baru di Malaysia, khususnya di seberang perai. Ceburah bidang ini daripada awal-awal lagi, supaya kita dapat momentum untuk melonjakkan diri kita apabila pandemik COVID-19 berakhir, insya-Allah tidak lama lagi. Jangan kita tunggu berakhir baru kita nak belajar. Kita belajar dulu, bila ada peluang kita sudah ada di pasaran. Ini pendekatan perniagaan. Pendekatan perniagaan, mereka tidak menunggu sesuatu itu selesai baru nak mula proses. Dia mula semasa ekonomi sedang lembab ataupun ekonomi yang tidak baik. Apabila ekonomi pulih, mereka telah ada pun di pasaran, mereka telah mendahului orang-orang lain yang ada di pasaran. Belajar pada ketika ini dan kita terus dapat meluncur laju apabila ekonomi pulih. Circular ekonomi banyak lagi bidang-bidang lain di dalam bidang industri, di dalam bidang-bidang yang lebih hebat, tapi saya menyerahkan itu ataupun kita akan melibatkan sektor industri dalam fasa yang kedua. Fasa pertama kita menumpukan kepada petani-petani ataupun golongan B40
untuk mereka terus bersama dengan MBSP. MBSP juga akan mengadakan buyback polisi supaya sirkular ekonomi ini dapat dilengkapkan meliputi sektor industri. Jadi pada hari ini terima kasih kepada UPSI, terima kasih kepada Mr. Chiu yang merupakan penggiat dalam sirkular ekonomi MBSP, dan saya seterusnya nak meminta wakil UPSI Yang Besar Encik Hilmi Zaifura untuk menyampaikan sedikit ucapan. Silakan tuan. Terima kasih Yang Bagi Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang Bagi Datuk Bandar MPSP, Majlis Bandaran Sebang Perai. Rakan-rakan saya daripada hari ini, Dr. Izwan daripada UPSI, Prof. Fauzi ada di belakang saya, orang yang kecil yang duduk belakang saya tu tak nampak. Profesor Madya Dr. Cik Zalina, Dr. Azam, Dr. Khalid dan rakan-rakan daripada UPSI lah, serta seluruh tim yang Datuk beri penghormatan dan juga amanah kepada pihak UPSI untuk kita bekerjasama. Tak lupa juga pada rakan daripada Urban Nest yang menjadi partner pada kita dalam kita melaksanakan program teknologi hijau di Seberang Perai inilah. Saya rasa tak ada benda lain yang saya boleh cakap panjang lagi dah. Yang Bagi Datuk dah banyak menceritakan tentang apa perkongsian dan juga kerjasama antara pihak MBSP dan juga pihak UPSI serta Urban. Cuma saya amat tertarik dengan cadangan dan juga perancangan yang Bagi Datuk tentang pertanian pintar dan juga kompos serta circular cycle upcycle yang kita buat di sinilah. Pihak UPSI sebenarnya kita ni satu universiti pendidikan yang mana kita sebuah universiti yang sebahagian daripada fungsinya adalah menjalankan penyelidikan. So bila kita menjalankan penyelidikan, kita tak boleh tidak, kita kena bekerjasama dengan industri dan juga pihak berkuasa tempatan terutamanya. Sebab kalau kita buat sendiri penyelidikan, hasilnya tak ada ke mana. Untuk makluman Yang Bagi Datuk dan rakan-rakan semua, pada hari ini juga ada sahabat saya, Dr. Khalid Salimin daripada UCTC ataupun Pusat Transformasi dan Komuniti daripada UPSI. Ini adalah peranan utama di peringkat universiti dan juga pusat ini bersama-sama dengan para pensyarah dan penyelidiknya untuk laksanakan program-program seperti ini yang mana kita involve ataupun kita libat samakan dengan pihak komuniti. Dan pada hari ini saya bagi pihak universiti, terutamanya daripada Yang Bagi Profesor Datuk Dr. Mak Amin Maktaf, Naib Chancellor, mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga pada Yang Bagi Datuk dan juga MBSP dan juga Urban Nest kerana bersudi bekerjasama dengan pihak UPSI dalam melaksanakan program-program macam inilah. Sekurang-kurangnya saya rasa salah satu kita punya keperluan ataupun kewajipan kita kepada alam sekitar itu kita dah jaga. Dan satu perkara lagi, kita juga bantu masyarakat setempat, komuniti dan juga kumpulan B40 untuk kita boleh bantu mereka meningkatkan taraf ekonomi mereka dengan usaha sama yang kita jalankan pada hari ini dan juga pada masa akan datang. Sekali lagi, saya rasa daripada pihak UPSI kita amat berbesar hati dan mudah-mudahan kerjasama yang dibuat bersama pihak UPSI dan juga MBSP dan Urban Nest ini dapat kita teruskan. Dan juga hasil penyelidikan, saya secara peribadinya amat apa perkataan yang sesuai pun saya tak sure, tapi terharu dan juga bangga sebab dalam mengejar masa depan yang kita tak tahu apa akan berlaku, kita telah mulakan di peringkat UPSI apabila kita mulakan penyelidikan secara bersama merentas bidang. Jika selama ini kalau kita buat research, misalnya Dr. Fauzi kita ni orang seni, Profesor Fauzi kita orang sini, Dr. Cik Zalina ni orang kejuruteraan. Jadi kalau korang fikir dalam sudut penyelidikan ni macam apa, anjing dengan kucing, betul? Apple dengan oren, takut kasar pula bunyi dengan. Tapi bila kita boleh bersama, kekuatan PM Dr. Cik Zalina insyaAllah bakal Profesor dan Profesor Dr. Fauzi Sedun, kekuatan bersama itu akan dapat dijalinkan dan saya rasa Alhamdulillah hasilnya kita dah dapat lihat pada hari ini dan mudah-mudahan hasil yang lebih besar kita akan dapat pada masa datang. Jadi daripada pihak UPSI, saya rasa itu sahaja Yang Bagi Datuk. Sekali lagi terima kasih Datuk, terima kasih rakan-rakan MPSP, Urban Nest dan semua yang ada pada hari ini. Saya juga nak ambil kesempatan ucapkan terima kasih pada Datuk itu Wira Orin yang menjadi kita punya volunteer dan juga apprentice lah kepada tim ini dan mudah-mudahan benda ni tidak akan berhenti setakat ini sajalah. So sekian saja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.